Pernah tak anda terfikir, kenapa ya kita ni selalu cakap berlapik-lapik, kenapa tak cakap straight to the point je? Sebenarnya, ada sains yang tersembunyi di sebalik cara kita berbahasa sopan. Hari ini, kita nak bongkar sama-sama beberapa teori utama yang menerangkan kenapa kita bercakap dengan begitu teliti. Okey, kita mulakan dengan soalan mudah ni. Cuba bandingkan dua ayat ni. Satu, kalau ada masa, boleh tolong. Satu lagi, tolong saya. Mesejnya sama kan? Nak minta tolong. Tapi ayat pertama tu rasa lebih mesra. Lebih sedap didengar. Ayat kedua tu macam kasar sikit. Perbezaan inilah sebenarnya nadi kepada semua kajian tentang kesantunan. Ia bukan sekadar pasal adab tau, tapi satu strategi sosial yang sangat kompleks yang kita guna hari-hari tanpa sedar pun. Untuk faham semua ni, kita kena mulakan dengan teori yang paling famous sekali dalam bidang ni. Inilah dia, teori muka oleh Brown dan Levinson. Boleh kata, hampir semua perbincangan moden tentang kesantunan akan rujuk balik pada teori ni. Baik, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan muka ni? Ia bukan muka fizikal kita ya. Cuba bayangkan, muka ni sebagai maruah, harga diri atau imej awam kita. Jadi, dalam setiap perbualan, kita sebenarnya sedang bermain satu permainan yang halus. Kita cuba jaga muka kita dan pada masa yang sama, kita cuba jaga muka orang yang kita tengah bercakap tu. Menurut Brown dan Levinson, muka ni ada dua jenis. Di sebelah kiri, kita ada muka positif. Ini adalah keinginan semula jadi kita untuk rasa disukai, dihargai dan diterima oleh orang sekeliling. Di sebelah kanan pula, muka negatif. Ini pula keinginan kita untuk bebas, tak nak diganggu dan ada ruang untuk buat keputusan sendiri. Yang menariknya, kita semua ada kedua-dua keinginan ni serentak. Jadi, bila kita minta tolong, kita sebenarnya sedang mengancam muka negatif seseorang sebab kita mengganggu kebebasan dia. Bila kita menegur atau mengkritik pula, kita sedang mengancam muka positif dia sebab dia menunjukkan kita tak setuju atau tak hargai dia. Di sinilah peranan kesantunan. Kesantunan tu ibarat alat kita untuk melembutkan ancaman-ancaman ni supaya orang tak terasa hati. Okey. Teori muka tu memang asas yang penting, tapi ia bukanlah satu-satunya cara untuk kita faham tentang kesantunan. Ada beberapa lagi kerangka kerja lain yang menarik. Jom kita tengok sekejap. Seterusnya, kita ada Geoffrey Leach. Dia bagi kita 6 prinsip atau maksim. Falsafah dia mudah je. Dalam perbualan, kita kena kurangkan perkara yang tak elok untuk orang lain dan pada masa yang sama, banyakkan perkara yang elok. Contohnya, kebijaksanaan tu maksudnya kurangkan beban untuk orang lain. Sokongan pula, jangan kedekut nak puji orang. Kalau Leach tadi agak terperinci, Robin Lakoff pula permudahkan semua ni kepada 3 peraturan yang sangat praktikal dan senang nak ikut. Bagi dia, tujuan utama kita bersopan ni cuma satu, nak elakkan konflik. Jadi, aturannya ialah 1. Jangan memaksa, 2. Bagi pilihan dan 3. Buat orang yang dengar tu rasa selesa. Sangat jelas dan mudah kan? Baik, kita dah tengok beberapa teori dari Barat. Macam mana pula dengan konteks kita di Malaysia? Di sinilah sumbangan besar daripada Profesor Asmah Haji Omar masuk. Beliau memberikan kita perspektif tempatan yang menunjukkan bagaimana kesantunan dalam budaya Melayu ni ada keunikannya yang tersendiri. Menurut Profesor Asmah, kesantunan kita boleh dibahagi kepada 2. Pertama, kesantunan asas. Ini adalah benda-benda yang mak ayah kita ajar dari kecil, macam hormat orang tua dan beri salam. Kemudian, ada kesantunan berkala. Yang ni lebih kompleks sikit. Cara kita berbahasa akan berubah bergantung pada siapa, di mana dan bila kita bercakap. Ia sangat berkait rapat dengan status sosial. Dan jadual ni tunjukkan contoh yang paling jelas tentang kesantunan berkala. Pemilihan panggilan dan kata ganti nama yang betul sangat-sangat penting dalam budaya kita. Kita guna patik bila bercakap dengan sultan. Kita guna makcik atau pakcik pada orang yang lebih tua. Dengan kawan-kawan mungkin kau dan aku. Tersilap guna panggilan ni boleh dianggap biadab kan? Ini menunjukkan betapa dalamnya kefahaman kita tentang struktur sosial dalam cara kita berbahasa. Okey, kita dah tengok 4 model yang berbeza. Mungkin nampak macam banyak, tapi sebenarnya setiap satu ada fokusnya yang tersendiri. Jom kita rumuskan cepat perbezaan utama antara keempat-empat model ni. Secara ringkasnya, macam ni. Fokus Leach adalah pada sifat pribadi, macam mana nak jadi orang yang baik hati. Brown and Levinson pula menekankan tentang menjaga maruah atau muka. Lakoff pula sangat praktikal. Fokus dia cuma satu, jangan paksa orang. Dan akhir sekali, Asmah Haji Omar, beliau kaitkan kesantunan ni secara langsung dengan budaya dan sistem panggilan dalam masyarakat kita.
Jadi, selepas kita tengok semua teori ni, timbul satu soalan yang sangat menarik untuk kita fikirkan. Teori Brown and Levinson dari Barat guna istilah face atau muka. Dalam budaya kita pula, kita ada konsep air muka. Persoalannya, adakah konsep face tu sama 100% dengan konsep air muka kita? Ataupun air muka kita ni ada makna yang lebih mendalam yang hanya kita faham dalam konteks budaya kita sendiri? Satu persoalan untuk kita renungkan bersama.